5 kes pelik pernah disiasat pihak FBI. Awalnya dikenali sebagai Bureau of Investigation (BOI) FBI ditubuhkan pada tahun 1908. Sejak itu, ia telah menangani pelbagai kes kerana FBI mempunyai bidang kuasa atas 200 kategori jenayah di peringkat persekutuan. Dengan ruang lingkup yang begitu luas, tidak hairanlah FBI pernah berurusan dengan pelbagai kes unik. Sementara itu, bagi yang terkeliru antara organisasi FBI dan CIA, anda bolehlah mencari apa perbezaan badan ini di internet. Tanpa membuang masa lagi, mari kita kenali 5 kes pelik pernah disiasat pihak FBI. Nombor 5, Bigfoot. Biasanya, FBI menjalankan siasatan jenayah. Walau bagaimanapun, FBI pernah membuat pengecualian demi penyelidikan dan kajian saintifik. Pada tahun 1970-an, Biro ini telah meneliti tuntutan ahli kriptozoologis yang mengatakan bahawa beliau mempunyai bukti fizikal mengenai kewujudan Bigfoot. Peter Byrne memulakan pusat maklumat dan pameran Bigfoot di Oregon pada tahun 1960-an. Satu dekad kemudian, beliau menemui beberapa sampel rambut dan kulit yang dipercayai milik binatang yang sukar ditentukan. Pada masa itu, tidak banyak tempat yang boleh menjalankan ujian untuk menentukan asal-usul rambut sehingga Peter Byrne mula menulis surat kepada FBI. Pada tahun 1976, penolong pengarah FBI J. Cochrane dengan bahagian perkhidmatan saintifik dan teknikal biro bersetuju untuk memeriksa bukti tersebut. Penganalisis FBI melihat struktur rambut dan membandingkannya dengan sampel yang asal diketahui dan menyimpulkan bahawa sampel tersebut berasal dari haiwan dari keluarga rusa. Jadi segala tanda tanya tentang Bigfoot pada masa itu telah pun terjawab bahawa rambut itu bukanlah rambut Bigfoot. Nombor 4, lagu Louie Louie. Pada tahun 1955, pemuzik Richard Berry menulis lagu rock klasik Louie Louie. Lagu ini telah dinyanyikan semula puluhan kali, tetapi lagu nyanyian semula yang paling berjaya adalah versi 1963 oleh The Kingsmen. Penyanyi utama Jake Ellie menggunakan gaya nyanyian yang aneh dan tidak jelas yang menjadikan sebilangan liriknya hampir tidak dapat difahami. Ini menimbulkan desas-desus bahawa liriknya tidak senonoh. Tentang kabar angin ini menjadi sangat meluas sehingga FBI masuk untuk menyiasat tentang lagu ini. Di seluruh Amerika Syarikat pada masa itu, ibu bapa yang prihatin menulis kepada pegawai kerajaan untuk memberi amaran kepada mereka mengenai lirik lagu tersebut tidak elok dan merosakkan orang muda Amerika. FBI mendedikasikan 2 tahun untuk mengkaji isu ini dan menghasilkan laporan fail sepanjang 100 halaman. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahawa mereka tidak menemukan sebarang mesej pelik dalam lagu yang dinyanyikan semula itu. Nombor 3, Majestic 12. Selama tahun 1980-an, sebuah memo mula beredar di kalangan ahli UFO-logi yang kononnya merupakan dokumen kerajaan yang telah bocor. Ini merujuk pada keberadaan organisasi misteri yang dikenal sebagai Majestic 12 atau MJ12 yang terdiri daripada pegawai kerajaan, pemimpin tentera dan saintis peringkat tinggi. Dibentuk di bawah perintah eksekutif Presiden Harry Truman dan tujuan penubuhan Majestic 12 adalah melakukan penyiasatan rahsia dan pemulihan pesawat makhluk asing. FBI dan Pejabat Penyiasatan Khas Angkatan Udara AFOSI melakukan siasatan terhadap dokumen yang dibocorkan dan menyimpulkan bahawa mereka benar-benar palsu. Lebih dari 3 dekad telah berlalu sejak kemunculan Majestic 12 dan konsepnya masih popular di kalangan peminat UFO. Malah, mereka percaya tindakan FBI menolak kewujudannya hanya memperkuat lagi kepercayaan bagi beberapa ahli teori konspirasi bahawa itu semua adalah sebahagian daripada rahsia. Nombor 2, kes sindrom Stockholm Party khas. Salah satu penyiasatan paling besar dalam sejarah FBI juga merupakan salah satu penyelidikan yang paling pelik. Ia bermula sebagai kes pencarian dan penyelamat untuk parti khas. Dia merupakan mangsa penculikan dan cucu kepada pemilik perniagaan surat khabar William Randolph Hearst. Ketika FBI berjaya mengesannya, parti khas bukan lagi menjadi mangsa. Kes ini dianggap contoh sindrom Stockholm yang paling terkenal di mana parti khas telah bergabung dengan penculiknya dan mengambil bahagian dalam rompakan bank dan beberapa jenayah lain.
Bagi yang tidak tahu apa itu sindrom Stockholm, anda boleh mencarinya artikel tentang ini di internet. Pada 4 Februari 1974, dia diculik oleh kumpulan pengganas domestik yang kenali sebagai Tentera Pembebasan Symbians. 2 bulan kemudian, rakaman CCTV menunjukkan Haas yang telah dikenali dengan nama Tanya telah merompak Hibernia Bank di Sunset District, San Francisco bersama kumpulan penculiknya. Nombor 1. Mesej rahsia pada mayat. Sejak tahun 2011, FBI telah melancarkan permintaan untuk mendapatkan bantuan orang ramai dalam menguraikan 2 mesej yang telah membingungkan pakar kriptografi mereka selama 2 dekad. Pada 30 Jun 1999, mayat Ricky McCormick yang berusia 41 tahun ditemui mati di ladang jagung di Jalan Raut 367. Cap jarinya digunakan untuk mengecam mayat tersebut. Tidak ada sebab kematian rasmi yang dapat ditentukan. Di sebelahnya terdapat tinggalan 2 nota yang terdiri daripada huruf dan angka rawak, kadang-kadang dipisahkan dengan tanda kurung. FBI kemudian mengarahkan Cryptanalysis and Racketeering Records Unit untuk mengendalikan kes tersebut. Kemudian pihaknya meminta Persatuan Kriptogram Amerika untuk pertolongan, tetapi kedua-duanya telah menemui jalan buntu dan terpaksa meminta pertolongan dari masyarakat umum. Sampai sekarang ianya masih menjadi misteri.